Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini merupakan kelas digital tentang kefahaman faraid dalam proses urus pusaka dengan menggunakan kaedah F743. Tentu tuan-tuan dan puan ingin mengetahui apakah itu konsep 743. Sebenarnya tuan-tuan dan puan, kefahaman faraid ini adalah satu perkara yang sangat penting, sebab apabila meninggal dunia, semua waris kepada pusaka perlu bekerjasama, bertanggungjawab untuk menguruskan pusaka sehingga selesai. Tetapi apa yang berlaku dalam masyarakat kita, banyak kes-kes pusaka tidak diuruskan dengan betul yang mengakibatkan lebih daripada 80 bilion harta orang mati terbeku. Ada lebih hampir 1 juta geran tanah masih nama orang mati. Ada beberapa kes yang sampai dah 50 tahun pun belum selesai. Jadi sangat penting untuk kita semua yang satu hari akan menjadi bakal waris ataupun telah menjadi waris kepada pusaka ahli keluarga kita, kita perlu ambil tahu sedikit tentang faraid dan juga proses urus pusaka. Kenapa? Apabila kita faham dan kita buat sesuatu, insya-Allah kita tentunya adalah pemilik harta yang mempunyai keluarga, yang mempunyai hasrat yang akan mati satu hari nanti. Perlu faham tentang faraid supaya kita dapat selamatkan diri kita sekarang. Kita dapat selamatkan ruh kita apabila kita meninggal nanti. Kita boleh selamatkan waris kita yang kita tinggalkan supaya mereka tidak terjebak dalam termakan harta batil, tidak terjebak dalam perbalahan perebutan pusaka. Dan kita juga selamatkan harta kita daripada terbeku, tidak dapat dimanfaatkan. Dan juga penting, dengan perancangan yang betul, kita boleh perbanyakkan saham akhirat kita apabila kita pergi nanti. Jadi tuan-tuan dan puan, melalui pengalaman saya dalam industri ini, kebanyakan masalah-masalah pusaka berlaku disebabkan oleh, pertama, si mati ni semasa hidupnya dia tidak buat perancangan yang betul ataupun buat perancangan yang tidak cukup. Perancangan apa? Perancangan pewarisan, perancangan legasi. Menyebabkan apabila meninggal dunia, sama ada tidak ada pesanan yang jelas, tidak ada dokumentasi yang jelas, tidak meninggalkan dana yang cukup untuk sara hidup waris, untuk membayar hutang, untuk membayar kos urus pusaka, dan tidak meninggalkan pesanan yang jelas bagaimanakah kaedah pembahagian ataupun pewarisan harta tersebut. Dan ia menjadi punca permasalahan. Yang keduanya, memanglah banyak orang tak buat perancangan, tetapi bila meninggal dunia, waris banyak hanya melihat hak dan tidak melihat kepada tanggungjawab mereka, dan ramai tidak melaksanakan tanggungjawab ataupun tidak tahu bagaimana nak melaksanakan tanggungjawab. Kita tak boleh salahkan waris sebab kebanyakan ilmu untuk menguruskan pusaka itu amat tinggi dan mendalam dan tidak ramai yang menguasainya. Tetapi yang penting, waris perlulah rujuk kepada mereka yang pakar. Seperti mana kita merujuk kepada tukang mandi jenazah apabila ahli keluarga kita meninggal dunia, sebab kita tak pandai mandi jenazah. Kita mengupah tukang gali kubur sebab kadang-kadang kita pun tak pandai nak gali kubur. Dan kita panggil imam untuk sembahyang jenazah sebab kita tak pandai untuk menjadi imam sembahyang jenazah. Jadi samalah juga untuk urus pusaka, adalah sangat penting untuk waris mencari mereka yang mahir untuk membantu mereka menguruskan pusaka sampai selesai. Jadi ada dua sebab yang menyebabkan masalah-masalah yang kita lihat di sekeliling kita berlaku. Kenapa? Harta yang ditinggalkan perlu diurus dengan betul. Sebab semasa kita hidup, kita mempunyai harta, kita punya rumah, ada tanah, kadang-kadang ada kereta, ada tunai, ada pelaburan dan sebagainya. Dan apabila kita mati, harta-harta tersebut akan bertukar taraf menjadi pusaka. Rumah pusaka, tanah pusaka, kereta pusaka, tunai dan pelaburan pun pusaka, dan kadang-kadang mereka yang harta-harta itu akan beku, tak boleh digunakan. Sehinggalah ada satu perkara yang dinamakan proses urus pusaka,
supaya harta-harta tersebut sebahagiannya boleh digunakan untuk apa? Kos ke bumi, untuk membayar hutang Allah, hutang semati, zakat, fidyah, badal haji sebagainya, membayar hutang-hutang manusia dan kerajaan, hutang LHDN, hutang dengan kredit kad, hutang dengan adik-beradik sebagainya, dan juga untuk memberi hak kepada pasangan sekiranya ada, dan juga kalau ada niat telah yang dinyatakan oleh pemilik harta untuk wakaf atau sedekah, laksanakan. Dan akhirnya bakinya itu akan diturun milik kepada mereka-mereka yang masih hidup, baik waris ataupun bukan waris. Dan harta-harta yang ditinggalkan itu dapat dipanjangkan manfaatnya, bukan terbeku, bukan direbut dan tidak dapat dipergunakan. Itu sangat penting. Itu harta. Hutang macam mana? Hutang kalau kita masih hidup, hutang. Lepas kita mati, hutang tetap hutang dan masih perlu dibayar. Sebab kalau kita tinggalkan hutang dan kita tak bayar hutang, kesian orang yang memberi hutang tu, tak dapat duit tu. Itu sebabnya dalam Islam sangat mementingkan untuk merancangkan pembayaran hutang, merekodkan perjanjian hutang, dan apabila meninggal pun hutang itu tetap perlu dibayar. Jadi inilah hakikatnya tuan-tuan puan. Kebanyakan pemilik harta masih tidak peka untuk membuat perancangan, dan ramai waris tidak tahu bagaimanakah untuk memulakan proses urus pusaka dengan betul. Jadi inilah tuan-tuan dan puan perkara yang kita cuba perbetulkan. Sebab kumpulan yang paling besar dalam masyarakat kita adalah kumpulan yang tidak membuat apa-apa, yang menyebabkan pusaka mereka beku bila meninggal dunia, ada hutang tak selesai, waris mudarat, hartanya ditinggalkan dalam keadaan yang tidak cantik, perbalahan di kalangan waris, dan akhirnya harta-harta itu tidak dapat dimanfaatkan. Itu yang saya katakan tadi, statistiknya 80 bilion harta orang mati masih terbeku dan lebih 1 juta kes masih belum selesai. Itu kebanyakan yang berlaku dalam masyarakat kita. Tetapi ada juga mereka-mereka yang telah membuat sesuatu. Ini kumpulan yang sedikit besar, tapi tak sebesar yang pertama tadi, yang mereka telah faham tetapi mereka tidak buat sebenarnya yang lengkap. Contohnya mereka hanya menyediakan takaful hibah, itu saja, ataupun mereka hanya membuat hibah hartanah, itu saja, ataupun mereka hanya melantik syarikat amanah sebagai pentadbir, itu saja. Sebenarnya itu tidak mencukupi. Sebab banyak saya lihat apabila mereka hanya membuat dokumen sebegitu saja, bila meninggal dunia pun ia tetap menjadi permasalahan. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kita perlu mewujudkan kumpulan yang membuat perancangan legasi yang lengkap. Apa yang dimasukkan legasi lengkap? Yang ini kita akan belajar. Sebab itu dah yang kita lihat, kesilapan yang berlaku di kalangan pemilik harta adalah tidak buat perancangan yang lengkap, dan juga tidak mengumpulkan harta yang cukup, dan semasa hidupnya pun tidak faham apa itu faraid. Jadi yang menjadi asas sepatutnya untuk memberi kefahaman atau kesedaran betapa pentingnya membuat perancangan. Itu kesilapan lazim di kalangan pemilik harta. Kesilapan lazim di kalangan waris pula, bila meninggal dunia dahlah dia tak tahu, sama ada dia tak tahu nak urus, ataupun dia tak mahu nak urus, ataupun dia tak mampu nak urus dari segi masanya, dari segi ilmunya, dari segi kosnya. Dan secara dasarnya juga mereka juga kebanyakan tidak faham faraid, menyebabkan tidak kefahaman itu menjadikan punca permasalahan pemufakatan di kalangan waris-waris. Jadi apa yang saya nak cuba buat adalah untuk tukar budaya, tukar mindset. Kita buat sesuatu untuk apabila kita meninggal nanti, kita bukan hanya meninggalkan nama, tetapi kita meninggalkan legasi yang cantik. Jadi tuan-tuan dan puan, sangat sedih bila kita lihat ramai orang mati tak sempat bayar hutang, tidak ada waris yang peduli nak tolong bayarkan hutang, tidak meninggalkan harta yang cukup untuk membayar hutang, akhirnya mereka terhalang masuk ke syurga. Sangat sedih. Tapi sebenarnya jika mereka peka dan buat perancangan masa hidup, ia tidak akan berlaku. Okey? Dan banyak kerugian
dari harta-harta ini, apabila harta yang ditinggalkan itu beku, ia sama ada turun nilai, tidak boleh diurus niagakan, tidak boleh dimanfaatkan. Jadi bayangkan kalau 80 bilion itu yang terbeku, tidak boleh dijual, tidak boleh digunakan, ia adalah satu kerugian yang besar. Apatah lagi kalau kebanyakan harta-harta ini adalah harta orang Islam. Kalaulah harta ini dapat digunakan, pelbagai manfaat dapat didapati daripada harta-harta tersebut. Okey. Dan lagi satu yang sedih juga, kita lihat berapa banyak kes-kes yang melibatkan pergaduhan, perbalahan di antara waris-waris. Waris-waris ini selalunya keluarga, adik-beradik, tetapi disebabkan pusaka, disebabkan kesalahfahaman tentang pusaka, akhirnya mereka bergaduh sampai keluar parang, nak berbunuh-bunuhan pun ada. Tetapi ada juga yang tak sehebat itu, tetapi cukup sekadar ada benda yang terbuku di hati, bila berjumpa pun walaupun nampak baik tetapi senyum tak lepas. Sebab apa? Ada beberapa perkara yang terbuku dalam hati, dan selalunya perkara itu melibatkan pusaka. Jadi tanah adalah antara harta yang banyak ditinggalkan, dan hampir 1 juta geran tanah masih lagi nama si mati, dan dia akan menimbulkan pelbagai masalah. Pertama, harta itu kadang-kadang tidak dapat diurus niagakan, tak boleh nak dijual, nak buat kontrak tanam semula pun susah, kadang-kadang nilai pun jatuh, tak ada siapa nak beli. Dan yang lagi satu, apabila tanah ini masih lagi nama arwah, ia dipunyai oleh waris. Kalau warisnya ramai, hartanya hasilnya ada tetapi tidak dibahagikan mengikut kaedah yang betul, takut-takut di kalangan waris-waris itu ada yang termakan harta batil, haram. Itulah antara perkara yang kita kena peka untuk mengelakkan diri kita terjebak dalam termakan harta haram. Okey. Pentingnya untuk kita tahu adalah, terutama sekali, harta-harta yang kita punyai semasa hidup adalah harta-harta yang bergeran. Apa maksudnya harta bergeran? Rumah ada geran, tanah ada geran, kereta ada geran, akaun-akaun bank, akaun-akaun pelaburan ada buku akaunnya. Di mana harta-harta yang bergeran ini apabila kita meninggal dunia, dia beku, dan untuk mencairkan dan untuk dipindah milik atau diturun milik perlu melalui proses pusaka. Okey, di mana tak kisahlah kita tahu faraid kita macam mana, ataupun pemilik harta dah buat wasiat, pemilik harta dah ada dokumen hibah, tetap perlu melalui proses urus pusaka, di mana ada proses tuntutan, ada perbicaraan yang perlu melibatkan semua waris-waris faraid, dan akhirnya keluar surat perintah. Ada 2 surat perintah yang akan keluar daripada proses ini. Satu, surat kuasa mentadbir untuk mengeluarkan harta-harta ta'alih seperti akaun bank, dan juga untuk memindah milik kenderaan. Itu menggunakan surat kuasa mentadbir. Dan yang keduanya adalah perintah pembahagian untuk turun milik nama dalam geran-geran tanah, geran-geran rumah daripada nama arwah untuk dimasukkan nama orang yang masih hidup. Dan ini yang kerap berlaku dalam masyarakat kita. Proses tu tak dibuat sampai habis. Sama ada tak mula langsung, dah mula tersangkut masa dalam proses perbicaraan, ataupun dah dapat surat perintah tapi tidak dilaksanakan. Banyak saya lihat orang dah dapat surat mentadbir, tak keluarkan duit, ataupun dia dalam perbicaraan sebenarnya hanya untuk tahan tanah, tidak dapat perintah pembahagian, hanya dapat perintah mentadbir tanah, dan tidak diulang bicara semula, dan itu pun dikira tidak selesai. Okey, mungkin benda ni agak berat, tetapi nasihat saya mudah saja. Sekiranya kita adalah waris kepada pusaka, rujuk kepada mereka yang mahir supaya mereka dapat terangkan dan pimpin kita untuk melalui proses ini. Di mana nak lakukan proses ini? Bukan dengan main pusaka. Main pusaka adalah pemurah cara. Kita tunjuk jalan, kita pimpin tangan. Ada 3 tempat yang kita boleh menguruskan pusaka kita. Pertama adalah
adalah pejabat pusaka kecil yang selalunya terdapat di pejabat tanah. Kes macam mana yang boleh dibawa ke sana? Kes yang ada geran tanah yang dicampur dengan kereta, akaun dan sebagainya, tak melebihi 2 juta, boleh dibawa ke pejabat pusaka kecil. Waris boleh uruskan sendiri, tapi saya cadangkan dipimpin, dibantu oleh mereka yang mahir supaya proses mengisi borang, proses permohonan, pembicaraan semuanya berjalan dengan teratur. Itu pertama. Sekiranya harta arwah ini melebihi 2 juta, rumah, kereta, akaun bank, pelaburan dan sebagainya, maka urus pusaka ini tidak boleh dilakukan di pejabat pusaka kecil, perlu dibawa ke mahkamah tinggi, perlu menggunakan peguam. Okey, macam mana kita nak tahu 2 juta atau tidak 2 juta? Kita boleh hantar ke pejabat pusaka kecil dulu. Kalau di reject, maksudnya terlebih pada 2 juta. Dan orang tanya, amanah raya buat apa? Amanah raya adalah satu institusi juga yang boleh menguruskan pusaka, tetapi mandat yang diberi hanyalah untuk menguruskan harta alih yang tidak melebihi 600,000. Maksudnya apa? Harta yang ditinggalkan oleh arwah tidak ada hartanah. Yang ada hanyalah kereta, akaun bank dan sebagainya. Semuanya harta alih dan tidak melebihi 600,000, boleh dibawa ke amanah raya. Amanah raya boleh tolong bahagi-bahagikan. Itu fungsi amanah raya. Tetapi orang tanya, tapi saya tengok amanah raya juga ada memerlukan tanah. Ya, kalau kita bawa ke amanah raya akan juga bawa ke mahkamah tinggi untuk mendapatkan perintah pembahagian. Jadi faham ya? Okey. Itu dia. Jadi kita masuk ke konsep kefahaman faraid menggunakan kaedah F743. Okey. Permulaannya F743. Kita faham dulu F tu apa? F, apapun yang kita nak buat tentang pusaka, kita perlu mula dengan faraid, di mana kita kena pasti ketika si mati itu meninggal dunia, siapakah waris faraid dia. Kalau dia meninggal dunia, dia ada mak ayah, dia ada pasangan, dia ada anak lelaki, anak perempuan, dia ada adik-beradik. Kalau kita faham faraid, kita tahu waris faraidnya adalah ibu ayah, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Adik-beradik tak ada sebab terhijab oleh anak lelaki. Jadi kita kena pasti dulu siapa waris. Jangan cerita tentang berapa hak mereka. Kena pasti siapa, sebab mereka ini bukan saja mempunyai hak, tetapi mereka juga mempunyai tanggungjawab. Okey, jadi kita dah establish sekian-sekian mereka ini adalah waris. Apakah tanggungjawab mereka? Inilah 7 perkara yang perlu mereka kenal pasti. Apakah 7 perkara yang perlu dikenal pasti sebelum yang perlu ditolak sebelum bakinya menjadi hak waris faraid? Pertama, waris faraid perlu menyenaraikan semua harta-harta dan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh arwah. Dari harta tersebut, kenal pasti ada tak di kalangan di antara harta-harta itu yang telah dihadiahkan, baik secara mutlak, maksudnya dia ada duit, arwah ni pernah dibagi kepada anak ayah. Ada harta gelang pernah diberi pada isterinya secara mutlak. Kalau telah berlaku, maka harta itu bukan lagi pusaka. Ataupun harta ini telah dilafazkan akadnya, dihadiahkan kepada seorang dengan kaedah tertangguh. Ni tanah ni ayah dah bagi pada engkau, dah bagi dah, tapi belum tukar nama lagi. Itu dinamakan hibah tertangguh. Ia juga terkeluar daripada pengiraan pusaka. Tetapi hibah-hibah ini perlulah cukup syaratnya, di mana harta itu memanglah milik pemberi. Pemberi ada melafazkan akad dan penerima akad ijab kabulnya menerima harta tersebut, dan ada pelaksanaan. Apabila cukup syaratnya, ada saksinya, sebaiknya dokumentasi bersaksi, maka ia adalah merupakan satu hibah yang sah dan terkeluar daripada pengiraan pusaka. Itu pertama. Keduanya, jika ada harta walaupun atas nama arwah, tetapi sebenarnya harta itu adalah harta amanah. Contoh, arwah ni ada mempunyai satu geran tanah, memang nama arwah, tetapi sebenarnya harta ini adalah daripada ayah mereka
yang diberi pada arwah ni sebagai pemegang amanah bagi pihak adik-beradik. Semua orang tahu, tapi dalam Quran nama dia. Jadi kalau kita tahu cerita di sebaliknya, yang dipegang hanyalah sebagai pemegang amanah, yang menjadi pusaka adalah bahagiannya saja. Contohnya, harta itu dia memegang amanah bagi 4 beradik sama rata. Jadi hak dia 1/4 saja. Jadi yang akan jadi pusaka dia hanya 1/4. Yang bakinya sebenarnya akan jatuh kepada mereka-mereka yang menjadi penerima manfaat atau beneficiary kepada harta tersebut. Okey? Ataupun arwah ni ada duit dalam akaun dia, dalam laci dia, tetapi duit itu sebenarnya adalah duit amanah, duit persatuan, duit dipegang untuk seseorang. Jadi itu juga terkeluar daripada pusaka. Jadi nombor 2, kalau ada harta yang sebenarnya adalah harta amanah, bukan dikira sebagai pusaka. Penting. Kalau tidak, nampaknya duit dalam akaun, kita kata harta arwah dan akan jadi pusaka. Bukan Okey. Ketiganya, dibenarkan untuk mengambil harta arwah ini untuk kegunaan kos urus jenazah. Kalaupun ada waris-waris yang keluar dulu duit untuk bayar mandi jenazah, kafan, van jenazah, gali kubur, kemudian apabila dapat cairkan harta-harta arwah, boleh claim balik. Okey, sama juga kalau contohnya masa arwah meninggal dunia, arwah ada tinggalkan duit dalam laci, ataupun anak-anak boleh cucuk ATM arwah ni dapat keluar 3,000. Duit 3,000 itu boleh digunakan untuk kos ke bumi. Dibenarkan untuk mengambil harta arwah untuk kos ke bumi. Itu nombor 3. Jangan kira faraid tu, boleh gunakan tu dulu. Dah tolak baru kita kira berapa balance untuk waris-waris faraid. Keempatnya, sekiranya arwah ada berhutang dengan Allah, ada zakat, ada fidyah, badal haji, boleh digunakan harta yang ditinggalkan untuk melaksanakan hutang-hutang tersebut. Begitu juga kalau ada waris yang telah membayar terlebih dahulu, bila dapat dicairkan harta arwah, boleh claim balik. Tak menjadi kesalahan, sebab memang dibenarkan untuk mengambil harta yang ditinggalkan untuk membayar zakat, fidyah dan juga badal haji. Kelimanya, hutang dengan kerajaan, hutang dengan manusia sama je. Kalau arwah ada hutang dengan manusia, dengan adik-beradik, dengan kredit kad, dengan LHDN, perlu dibayar. Siapa yang kena bayar? Waris kena bertanggungjawab untuk menguruskan. Ambil harta yang ditinggalkan oleh arwah. Itu sebabnya penting kita, kalau kita tahu kita berhutang, jangan pergi saja-saja. Buatkan peruntukan supaya kalau kita meninggal bila-bila pun adalah tunai yang cukup untuk membayar hutang kita, dan kita dah bagi tahu pada waris kita, aku mati besok, kau jangan sibuk nak tengok berapa hak kau, tengok dulu hutang aku dah tinggalkan duit, tolong bayarkan. Itu dia. Jadi jika ada hutang dengan manusia atau kerajaan, ambil daripada pusaka yang ditinggalkan oleh arwah, dan waris bertanggungjawab untuk menguruskan pembayarannya. Okey? Itu sebabnya kita cerita tanggungjawab dulu, jangan cerita hak saja. Itu nombor 5. Nombor 6, pasangan kepada yang meninggal ini ada haknya. Okey, pertama, kalau yang meninggal itu pasangan yang tinggal, baik lelaki ataupun perempuan, mereka ini boleh mengemukakan tuntutan harta seperceraian, di mana boleh dibawa ke mahkamah syariah dan dibicarakan, dan hakim akan tentukan berapakah bahagian yang boleh dikira sebagai harta seperceraian. Itu diambil dahulu. Itu harta seperceraian. Untuk pasangan wanita yang yang meninggal suami, si isteri ini atau pembalu ini boleh menuntut nafkah kehidupan sepanjang iddah dan juga nafkah penempatan sepanjang iddah. Boleh menuntut. Okey. Kalau nak tuntut lebih boleh, kalau diluluskan ataupun dibenarkan atau dipersetujui oleh waris-waris yang lain. Jadi nombor 6 adalah tuntutan dari pasangan. Dan yang ketujuhnya, sekiranya arwah ini, si mati ini pernah berwasiat, baik wasiat lisan, tulis sendiri, ataupun dengan format yang betul, dibantu oleh pakar untuk membuat wasiat, yang mana wasiat ini ada menyatakan hasrat untuk memberi harta kepada bukan waris, nak bagi pada anak angkat, mak angkat, ibu betul yang belum Islam lagi untuk mualaf,
ataupun untuk meninggalkan harta ini untuk diberi untuk tujuan sedekah, untuk tujuan wakaf, selagi nilai yang diwasiatkan itu tidak melebihi 1/3 daripada harta yang ditinggalkan terlaksana. Jadi wasiat ni tuan-tuan kepada bukan waris ya, dan untuk tujuan wakaf dan sedekah. Kalau kita buat kepada waris sebab wasiat sebenarnya hanya pesanan, di mana bila meninggal dunia kita tanya ahli waris, arwah berpesan nak bagi rumah ni pada isteri dia, semua orang setuju tak? Itu kalau kita tinggalkan dalam bentuk wasiat. Okey, nanti kita ceritakan sebenarnya boleh tak? Boleh kalau waris-waris semua bersetuju. Okey, jadi 7 perkara ni perlu dilaksanakan dahulu. Tolak daripada apa harta yang diadakan, yang mana yang dah dihibahkan, yang mana pegang amanah, dah tolak kos ke bumi, hutang Allah, hutang manusia, tuntutan pasangan dan juga wasiat. Dah tolak-tolak tu, barulah bakinya menjadi hak waris faraid. Okey, jadi kita dah sentuh F, kita dah sentuh 7. Now kita ke nombor 4. Okey, jadi dalam nombor 4 ni, pertama, waris-waris faraid yang kita dah kena pasti tadi perlu tahu hak mereka berapa, 1/8 ke, 1/6 ke, 1 berapa apa, tak tahu. Dan juga tahu apakah harta yang ditinggalkan dan nilai berbaki. Dah tolak 7 perkara tadi. Jadi harta tadi dikalikan dengan kadar pemilikan mereka, dia dah tahu nilai hak mereka. Penting ya, kena tahu apa harta yang ditinggalkan, berapa hak mereka, berapa nilai hak mereka. Dan apabila mereka telah tahu, sebenarnya setiap harta tersebut boleh dibincangkan dengan kaedah yang baik untuk mendapat pemufakatan. Sebab sebenarnya tak logikal ataupun tidak secara long term elok kalau kita harta itu kita racik-racik. Itu yang berlaku dalam masyarakat kita. Ada yang tanah tahu nama, ada yang tanah turun nama. Akhirnya tanah itu mempunyai berpuluh-puluh nama. Jadi susah untuk diuruskan. Jadi sebenarnya sangat digalakkan apabila berlaku kematian, waris-waris ini berbincang untuk bermuafakat. Apakah muafakat yang boleh dicapai? Ini kita lihat. Okey, setiap harta ini boleh dicapai muafakat yang berbeza. Itu sebabnya kita lihat keseluruhan harta itu secara total. Yang contohnya ada rumah, ada tanah, ada duit dan sebagainya, ada kereta. Jadi kita boleh berbagikan supaya tak adalah tanah ini dipunyai oleh semua waris. Kereta ini memang tak boleh letak banyak-banyak. Yang duit pula semua bagi sama rata ataupun ikut semua dapat. Okey. Jadi itu baiknya kalau yang ditinggalkan mempunyai harta yang berbagai, lebih mudah untuk waris-waris bermuafakat. Okey, apakah muafakat yang boleh dicapai di kalangan waris? Ada 4 ya. Pertamanya adalah apa dinamakan melepaskan hak dengan redha. Saya kasih contohlah. Si mati ni meninggal dunia, meninggalkan waris ibu, ayah, isteri, anak lelaki, anak perempuan. 5 orang ni warisnya. Harta yang ditinggalkan, dia meninggalkan rumah yang dibeli, yang diduduki oleh isterinya dan anak-anak. Dia juga meninggalkan satu kebun durian. Dia juga ada KWSP dan dia juga ada tabung haji. Jadi sebenarnya keempat-empat harta ini boleh dibincangkan untuk dicapai muafakat yang berbeza. Contohnya, kita muafakatkan boleh tak rumah yang ditinggalkan oleh arwah ini diturun milik kepada isteri. Maksudnya apa? Ibu dan ayah si mati, anak pada si mati, melepaskan hak mereka kepada isteri si mati dengan redha, tak ada pampasan. Sebenarnya bila ini berlaku, mereka yang melepaskan hak itu seolah sedekah. Ibu ayah si mati melepaskan hak seolah sedekah kepada menantu. Anak-anak ni melepaskan hak mereka, hadiahkan sedekah kepada ibu supaya rumah itu akhirnya milik seorang, isteri si mati. Memanglah logik, sebab si mati ini pun dia beli rumah untuk isteri dan anak-anak dia duduk. Titik peluh dia bukan titik peluh ayah dia, bukan titik peluh ibu dia. Jadi ibu ayah ni walaupun dia ada hak, kalau dia melepaskan hak seolah bersedekah. Bayangkan kalau rumah itu bernilai 1 juta, ibu si mati, ayah si mati mempunyai hak masing-masing 1/6. Maksudnya apa? Bernilai 167,000.
Tetapi apabila mereka melepaskan hak dengan redha, seolah-olah mereka setiap seorang memberi sedekah bernilai 167,000 kepada menantu dan cucu. Bukan titip perlu mereka, ini sedekah percuma, mereka dapat pahala percuma dengan hanya aku lepaskan hak. Jadi kalau kita lihat dari segi situ, sebenarnya orang akan dengan mudah saja melepaskan hak dengan redha, supaya harta ini dapat diduduki oleh isteri si mati dan anak-anak si mati tanpa gangguan. Okey, itu pertama, melepaskan hak dengan redha. Keduanya, melepaskan hak dengan pampasan. Contoh tadi, kebun durian. Maksudnya apa? Kalaulah kebun durian ini tadi ayah pada si mati berhasrat untuk mengambil alih, dia pun kata, atuk nak ambil kebun ini tapi atuk bagi ke orang tuan sikit. Dia bagi pada isteri dia pampasan, dia bagi pada menantu dia pampasan, dia bagi pada cucu dia pampasan, dan mereka semua ni setuju dengan pampasan yang diberi. Tak apalah, atuk ambil lah tanah ni. Jadi maka tanah itu akan diturun milik keseluruhannya atas nama ayah si mati, dan ayah si matilah menjadi tuan punya harta tersebut setelah semua waris bersetuju melepaskan hak dengan mendapat sedikit pampasan. Itu dinamakan melepaskan hak dengan pampasan. Jadi tanah kebun durian itu jadilah harta kepada datuknya. Jadi berbeza. Kalau contohnya kita ada kebun durian tadi, semua letak nama-nama waris, ada 5 nama dalam tu. Jadi kebun durian tu ada 5 nama. Tetapi bila musim durian, kalau datuk sajalah yang pergi masuk kebun itu, keluarkan durian, bawa tepi jalan, jual, hasilnya dia masuk poket. Tiba-tiba kalau cucu dia terdetik, kata, apa pasal datuk aku ni ambil hasil durian tak bagi pada saya? Bila sebut begitu je, datuk tu boleh berdosa sebab termakan hak orang lain. Kan payah kalau kita ada harta yang banyak nama, nak memastikan tidak ada termakan hak orang. Tetapi kalau semua dah setuju untuk melepaskan hak dengan pampasan, tanah itu milik datuk. Bila musim durian, datuk pun jual duit dia. Tetapi kalau dia call cucu dia, cucu main datang kebun, bawa kawan-kawan makan. Kalau cucu balik datang makan, bawa kawan-kawan semua makan, itu menjadi sedekah si datuk ni tadi. Jadi bila kita buat dengan cara betul, lebih mudah pemilik ini dapat pahala. Tetapi kalau kita asyik turun milik, takut-takut pemilik-pemilik itu ada yang termakan harta orang lain dan berdosa. Jadi sangat penting, kalau ada peluang untuk melepaskan hak dengan redha, ada peluang melepaskan hak dengan pampasan, buat. Jangan nak turun nama banyak-banyak, ya. Okey. Yang ketiganya, membahagikan ikut persetujuan. Contohnya, arwah meninggalkan KWSP 1 juta ringgit. Kalau ikutkan faraid, si isteri dapat 1/8. Tapi semua mufakat macam ni lah. Kasih lebih lah pada isteri semati, kita bagi separuh. Yang baki separuh tu, kita bagi sama rata. Datuk, nenek, anak lelaki, anak perempuan semua sama rata. Boleh tak? Semua orang setuju, bagilah. Tapi yang penting semua waris bersetuju. 5 waris tadi semua bersetuju. Kalau ada seorang tak setuju, yang katakan dia nak hak faraid dia, contoh anak lelaki tadi, dia kata dia nak hak faraid dia, jangan kata dia tamak. Bagikan dulu hak faraid dia, yang bakinya bagilah ikut yang waris-waris lain yang kata nak bagi sama rata ke nak bagi si ibunya lebih, terpulang. Itu dia makan membahagi ikut persetujuan semua waris-waris. Itu nombor 3. Dan nombor 4-nya, membahagikan ikut kadar faraid. Kan tadi kita kata semua waris dah tahu kadar dia masing-masing. Okey, contoh yang kes yang kita tunjukkan tadi, si ibu 1/6, si ayah 1/6, si isteri 1/8, bakinya adalah asobah, di mana lelaki 2 kali ganda yang anak perempuan tadi. Itu kadar faraid. Jadi contohnya yang keempat, harta yang ditinggalkan adalah tabung haji. Itu kalau kita ikut kadar faraid, dah tolak hutang dan sebagainya, apa saja baki, kita bagi-bagi ikut kadar faraid. Jadi inilah 4 pemufakatan yang boleh dicapai. Tetapi apa yang selalu berlaku, waris-waris tak tahu pun pemufakatan ini, asyik tahu nampak kadar faraid. Itu yang menjadi masalah. Dan juga sukar untuk mencapai pemufakatan itu kalau perbincangan hanya di kalangan waris-waris. Susah. Jadi untuk memudahkan mencapai pemufakatan itu, pertama, perlu dibincangkan, diuruskan awal. Perlu ada kaunselor ataupun orang ketiga yang boleh memberi penerangan dan mencapai mufakat. Dan juga baik kalau si mati ini ada meninggalkan dokumen-dokumen yang memudahkan pelaksanaan pemufakatan tersebut ataupun persetujuan pemufakatan tersebut.
Jadi kalau ada 3 perkara ini berlaku, mudah untuk mencapai pemufakatan. Lalu yang menjadi masalah, yang pusaka tak selesai sampai berpuluh tahun sebab tidak mencapai pemufakatan. Nak isi borang senang, nak hantar permohonan senang, tetapi jika tidak ada pemufakatan, proses ini akan tersangkut. Dan ramai yang tidak faham untuk mencapai pemufakatan sebab tanpa bantuan. Kalau perbincangan hanya di kalangan waris-waris, Alung kata ni, Angah kata ni, tapi masing-masing tak faham, masing-masing tinggi suara, masing-masing ada pandangan masing-masing, akhirnya sangkut kat situ. Jadi itulah yang penting kena faham 4 ni apa. Setiap harta boleh dicapai 4 jenis pemufakatan, dan pemufakatan ini senang tercapai sekiranya perbincangan pusaka itu dilakukan awal. Kenapa awal? Waris-waris asal masih ada. Kalau dibincangkan selepas 30 tahun, waris-waris asal pun dah meninggal dunia, ada waris berlapis, payah nak capai pemufakatan. Dan kedua, perbincangan pemufakatan ini dikendalikan oleh pihak ketiga yang faham tentang faraid, yang faham tentang proses urus pusaka, yang boleh beri penerangan yang baik. Dan ketiganya, kalau si mati ni sebelum meninggal dunia ada meninggalkan pesanan-pesanan yang jelas, lebih mudahlah untuk mencapai pemufakatan tersebut. Okey, alright, itu 4. Now kita masuk ke 3, F743. 3 itu apa? 3 itu bermaksud rahsia utama untuk mengelakkan pusaka menjadi masalah. Apakah 3 perkara yang kita perlu tahu untuk mengelakkan perkara bermasalah? Pertama, kita perlulah urus pusaka dengan mendapatkan khidmat nasihat dari pakar. Jangan mulakan proses sendiri-sendiri, sebab kebanyakan waris tak tahu. Bila tak tahu, maka berlakulah kesilapan permulaan, kesilapan tempat untuk diuruskan, dan kesilapan pemufakatan yang dicapai. Okey, itu pertama. Pertama, mulakan proses dengan mendapat khidmat nasihat dari pakar. Okey, keduanya, pastikan urus pusaka di tempat yang betul dengan bantuan pakar. Sebab banyak saya lihat proses pusaka dah dibuat lambat, kemudian dibuat tempat yang salah, ataupun tempat yang tak sepatutnya dibuat. Yang itu yang akan menyebabkan masalah menjadi lebih besar dan lebih sukar untuk diselesaikan. Jadi penting nombor 2, urus pusaka di tempat yang betul dengan bantuan pakar. Jadi bila ada bantuan pakar, pakar ini akan memberitahu kes begini perlu dibuat sebegini dan perlu dihantar ke sini. Penting Kalau tuan-tuan tanyalah di luar sana, orang boleh tahu tak, tunjukkan kat mana nak urus, kebanyakan mereka akan memberi jawapan yang salah. Jadi sangat penting rujuk kepada mereka yang mahir supaya proses urus pusaka ini dibuat di tempat yang betul, sebab telah dinasihatkan oleh pakar yang tahu. Okey, itu 2. Dan yang ketiganya, bila kita lihat ada berlaku pelbagai masalah kepada pusaka-pusaka yang kita nampak, ambil pengajaran. Kalau kita tahu atuk kita punya pusaka bermasalah, kita tahu arwah ayah kita yang meninggal 15 tahun lepas bermasalah, sebab kita tak tahu, sampailah kita datang ke kelas ini. Ambil pengajaran, cegah sebelum parah. Dengan itu, kalau yang dah parah tu, kita ambil perancangan, pengajaran. Aku tak nak harta aku jadi parah macam kes ini. Jadi buatlah perancangan pewarisan untuk diri kita. Jangan duk cerita nak tuntut harta pusaka tok nenek kita, tapi diri kita sendiri tak mengambil pengajaran. Kenapakah masalah pusaka tok nenek kita berlaku? Sebab benda-benda yang dibuat itu tidak betul. Jadi kita ambil pengajaran. Aku tak nak pusaka aku jadi macam pusaka tok nenek aku. Aku akan pastikan ada perancangan pewarisan yang cukup. Itu 3 Jadi itulah tuan-tuan dan puan, terlalu banyak kes pusaka di luar sana dan ramai di kalangan kita tidak mengambil iktibar pun tentang apa yang berlaku. Sebab punca utama masalah pewarisan ataupun masalah pusaka yang berlaku adalah, 1, waris tak tahu tetapi nak urus sendiri. Jadi kalau ada kes pusaka, janganlah memandai-mandai, cari orang pandai.
Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, semasa hidup kita yang masih hidup, yang ada harta, yang ada keluarga, yang ada hasrat, tetapi kita tidak melantik sesiapa pun di kalangan keluarga rapat kita untuk diberi tanggungjawab untuk memulakan proses. Ini namakan pelantikan wasi. Jadi kalau kita tak lantik, bila kita meninggal dunia, takut-takut tak ada seorang pun di kalangan waris kita terasa mereka bertanggungjawab untuk ke depan untuk memulakan. Jadi tolak menolak, akhirnya tak buat. Ya? Jadi sangat penting kita ada melantik seorang atau dua orang untuk dipertanggungjawabkan untuk memulakan proses urus pusaka. Dia bukan dapat apa-apa, dia hanya tolong mulakan, dipertanggungjawabkan, dibeli surat watika. Surat watika untuk menjadi AJK pusaka. Itu dia nombor 2. Yang punca berlaku masalah ni ialah semasa hidup pemilik harta tidak tinggalkan tunai yang cukup. Dia tinggalkan kereta yang masih berhutang, dia tinggalkan rumah masih berhutang, dia tinggalkan duit simpanan yang sedikit. Bila meninggal dunia, tidak ada tunai yang cukup. Pertama, untuk sara hidup waris yang ditinggalkan. Kedua, untuk membayar hutang-hutang yang ditinggalkan. Ketiga, untuk membayar kos urus pusaka. Dan yang keempat, tunai yang cukup untuk mengimbangkan pembahagian. Sebab kadang-kadang harta yang ditinggalkan mempunyai nilai yang berbeza. Kalau kita nak membagikan ataupun untuk mencapai muafakat, lebih mudah kalau ada tunai yang boleh mengimbangkan pembagian harta pusaka. Jadi sangat penting tuan-tuan dan puan jumpa dengan pakar-pakar perancangan legasi untuk merancang supaya tuan-tuan selain ada mempunyai harta kereta, tanah, rumah dan sebagainya, akan tinggalkan tunai yang cukup yang boleh digunakan untuk 4 perkara yang penting ni: sara hidup waris, bayar hutang, membayar kos urus pusaka, dan juga digunakan sebagai pengimbang pembahagian harta-harta yang ditinggalkan. Okey, itu nombor 3. Dan yang keempatnya, kesilapan yang selalu berlaku yang menyebabkan masalah pusaka adalah semasa hidup pemilik harta ini tidak meninggalkan hasratnya dalam bentuk dokumen bertulis, bertarikh, bersaksi. Nak buat wasiat sedekah kepada masjid, tak tulis. Nak buat wasiat kepada anak angkat, tidak bertulis. Nak meninggalkan harta kepada isteri, pada anak, tidak ada dokumen bertulis. Melantik wasi, tidak ada dokumen bertulis. Jadi bila tidak ada dokumen bertulis, bertarikh, bersaksi, akan menjadi perbalahan. Banyak kes-kes yang saya kendalikan di mana arwah tidak buat sebarang dokumen bertulis, akan menjadi susah sebab waris ni kata ni, waris ni kata ni, tidak ada dokumen yang kita boleh rujuk untuk mengesahkan hasrat arwah ini. Jadi sangat penting untuk kita yang masih hidup, ada peluang lagi, tinggalkanlah hasrat-hasrat kita dalam bentuk dokumen yang bertulis. Bukan saja bertulis, bertarikh dan bersaksi, dan dibuat dengan bantuan mereka yang mahir. Sebab kalau kita buat sendiri, takut-takut format kita tak betul. Jadi dapatkan khidmat nasihat bagaimana untuk meninggalkan dokumen-dokumen pewarisan dalam bentuk bertulis, bertarikh dan bersaksi. Okey, jadi sebenarnya apa yang kita akan sampai ialah kita tahu di luar sana ada satu wabak yang besar, wabak pusaka. Bila ada wabak, kita mengelakkan diri kita dijagati wabak itu, meninggal dengan harta yang berpenyakit, maka semasa hidup ni kita ambillah vaksin pusaka. Jadi saya akan cuba terangkan kepada tuan-tuan puan apa itu vaksin pusaka. Dan apabila ada orang yang tak sempat ambil vaksin, meninggal dunia, ada harta yang bermasalah, harta yang berpenyakit, itu kita akan beri ubat kepada waris macam mana nak menyelesaikan harta yang bermasalah. Jadi di sini kita ada 2 cara penyelesaian. Kalau kita masih hidup, kita ambil vaksin pusaka. Kalau kita adalah waris pada pusaka yang bermasalah, ambil ubat pengurusan pusaka. Okey, apa itu vaksin pusaka? Vaksin pusaka adalah semasa hidup kita buat 4 perkara. Jangan buat salah satu saja, 4 perkara. Apa dia? Pertama, lantik ahli keluarga yang rapat secara bertulis
untuk menjadi wasi, orang yang akan memulakan proses, ada surat pelantikannya, ada penerangan apakah tugasnya. Untuk menjadi AJK pusaka ni atau wasi ni tidak perlu pandai pun. Yang tahu, dia tahu bertanggungjawab, dia tahu pegang telefon, dia tahu call orang yang pandai. Jadi pertama, melantik AJK pusaka. Keduanya, menyediakan dana pantas, duit yang mencukupi, yang tidak beku. Maksud dana pantas ini, kita tinggalkan duit dalam instrumen keuangan yang tidak akan beku apabila kita mati. Kalau kita letak dalam bank, kita mati, duit tu beku. Kalau kita letak dalam akaun pelaburan, kita meninggal dunia, beku. Okey, kita tahu dalam ASB, kita meninggal dunia, beku. Perlu dapatkan surat kuasa baru oleh waris, baru waris boleh keluarkan. Jadi untuk mengelakkan duit beku, okey, kita sediakan sedikit dana yang boleh menyenangkan urusan waris-waris dalam bentuk dana pantas. Di manakah dana pantas itu? Kita boleh letak dalam tabung haji dan pastikan ada penama yang betul. Sebab kalau kita letak penama yang betul, meninggal dunia, penama itu boleh pergi ke tabung haji, boleh keluarkan duit, tak ada soal jawab. Okey, tapi penama kena betul. Sebab ramai yang lihat juga kadang-kadang dia letak penama tabung haji, arwah ayah dia masa dia buka akaun tu, masa dia bujang, tak tukar-tukar, dia dah berkahwin, tak tukar-tukar. Jadi bila meninggal dunia, isinya pergi ke tabung haji, tengok-tengok penama adalah arwah suaminya, jadi tak boleh keluar. Ataupun kadang-kadang dia letak nama anak-anak dia, jadi bila meninggal dunia pun tak boleh nak keluar, sebab anak-anak ni masih bawah umur, kena tunggu mereka umur 18 baru boleh keluar. Jadi pastikan kalau kita nak letak duit dalam tabung haji sebagai dana pantas, pastikan penama itu betul. Macam mana nak tahu penama betul? Rujuk kepada mereka yang tahu. Berapa amount yang kita kena tinggalkan dalam tabung haji untuk memastikan mencukupi pun orang yang mahir boleh membuat pengiraan. Okey, sediakan dana pantas. Dan ketiganya, bagi tahu si wasi ni tadi, yang AJK pusaka kita, kalau saya mati, kau jangan memandai-mandai, kau cari orang pandai. Gunakan dana pantas tadi untuk membayar yuran orang pandai ni tadi. Jadi kita maklumkan kepada wasi tadi, saya mati, kau jangan memandai-mandai, kau cari orang pandai, duit dah disediakan. Jadi nombor 3 adalah memastikan ada perkhidmatan pakar digunakan dalam menguruskan harta pusaka. Sebenarnya khidmat pakar ni tak mahal kalau dibuat awal, sebab kos urus pusaka memang ada. Kalau tak ada urus pusaka yang percuma, semua ada kos, dan kebanyakan kos ini akan menjadi lebih tinggi kalau dilewat-lewatkan, menjadi lebih rumit. Jadi sangat penting kalau kita tinggalkan semua perancangan yang baik, ada duit, mudah untuk waris mulakan urusan. Sebab pengalaman saya juga, apabila berlaku kematian, nak urus pusaka, duit semua beku, ataupun arwah tak tinggalkan duit, nak minta waris-waris keluarkan duit sangat payah. Tetapi di mana kes-kes yang dikendalikan oleh Mahkamah Pusaka, mereka telah buat perancangan, ada dana pantas bila meninggal dunia, memang dah ada peruntukan untuk sara hidup waris, untuk bayar hutang dan juga untuk urus pusaka. Waris tak ada masalah, teruskanlah, tuan pandai, tolong buatkan, kami bayar. Jadi itulah 3 penting: ada khidmat pakar, ada duitnya, dan dah diberitahu AJK ni tadi, wasi ni tadi, jangan memandai, cari orang pandai. Jadi 1, 2, 3. Yang keempatnya, untuk membantu proses urus pusaka mencapai muafakat, pastikan ada dokumen pewarisan bertulis bertarikh transaksi. Ada banyak jenis instrumennya: pelatihan wasi, wasiatnya, hibahnya, surat ketamanannya, pesanan kepada warisnya, semua perlu dibuat dengan cantik. Macam mana nak buat? Rujuk kepada mereka yang mahir untuk membantu membuat dokumentasi tersebut. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, kita dah tahu sedikit apakah itu F743. Jadi ini hanya permulaannya, ilmunya besar, banyak lagi boleh dipelajari, dan ramai orang di luar sana selain pada tuan-tuan perlu dibantu. Tuan-tuan dah hadiri kelas ini, dah tahu sedikit, tapi di luar sana ramai yang belum tahu. Jadi saya perlukan bantuan tuan-tuan perempuan, sebab Mahkamah Pusaka perlu ramai orang dirujuk kepada kami untuk dibantu, sama ada untuk diajar ataupun untuk dibantu menguruskan pusaka mereka, ataupun dibantu untuk merancang legasi mereka. Jadi bantu kami untuk sebarkan apa yang kami sampaikan.
bantu kami untuk sebarkan ilmu ini. Jadi contohnya kelas ini boleh disebar-sebarkan, jemput orang datang untuk menyertai kelas ini supaya lebih ramai orang faham. Bila mereka faham, mereka akan buat perkara yang betul dan menyelamatkan diri mereka, waris mereka, harta mereka dan juga roh mereka. Okey. Dan dalam masa sama juga, untuk membantu masyarakat, kami memerlukan ramai pakar. Walaupun kita sudah ada 1,000 orang perunding, kami perlukan ramai lagi. Jadi kalau sesiapa yang berminat juga kami galakkan untuk datang hubungi kami dan kami boleh ajar ilmu-ilmu secara lebih mendalam supaya dengan ilmu ini boleh membantu masyarakat sebagai perunding perancangan legasi. Jadi secara ringkasnya, kami perlukan bantuan tuan-tuan untuk menyebarkan ilmu ini. Kami perlukan bantuan tuan-tuan dan puan-puan untuk merujuk lebih ramai orang kepada kami untuk belajar, untuk dibantu. Dan kalau yang berminat juga datang dan belajar untuk menjadi perunding pewarisan. Jadi bertindak sekarang. Untuk apa? Bila dengan ada ilmu ini, insya-Allah tuan-tuan akan membuat perancangan untuk diri anda supaya diri kita selamat. Supaya bila kita meninggal besok, roh kita selamat. Salah satunya terselamat dari meninggal dunia mempunyai hutang yang tidak dibayar. Dan kita juga boleh selamatkan waris kita. Bila kita meninggal dunia, waris kita tidak terjebak dalam perbalahan, pergaduhan dan termakan harta haram. Kita juga boleh selamatkan harta kita daripada terbeku dan tidak dapat dimanfaatkan. Dan kita juga dapat peluang untuk merancang, untuk memperbanyakkan saham akhirat kita. Adalah harta kita yang telah dibuat wasiat wakaf, wasiat sedekah. Semasa hidup kita banyak membantu menyebarkan ilmu supaya ia menjadi ilmu yang bermanfaat, yang akan menjadi amalan kita yang boleh dibawa ke akhirat. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, tindakan yang perlu dibuat. Kita akan beri satu message yang ada link yang disediakan, di mana ada link kepada khidmat runding pusaka percuma. Jadi kalau tuan-tuan puan ada isu pusaka yang belum selesai, klik saja daftar untuk khidmat runding percuma, di mana setelah daftar akan ada pihak kami hubungi untuk tentukan masa yang sesuai untuk perunding kami menelefon. Dan tuan-tuan memberi penerangan tentang permasalahan yang tuan-tuan dan puan ada. Terutama begitu juga kalau tuan-tuan dan puan perlu khidmat runding merancang legasi diri sendiri, nak buat perancangan pewarisan untuk diri kita, sama juga boleh klik pada khidmat runding rancang legasi percuma. Selepas daftar akan ada pihak kami hubungi untuk dapatkan masa yang sesuai untuk kaunselor kami call, pun percuma. Nyatakan hasrat tuan-tuan dan puan untuk merancang dan mereka akan beri penerangan bagaimana untuk membuat perancangan yang mantap. Okey. Begitu juga kalau contohnya tuan-tuan perempuan ingin menjemput kami, baik untuk mengadakan ceramah di masjid, di sekolah, di pejabat, ataupun menjemput kami untuk membuat aktiviti online seperti webinar dan sebagainya, boleh jemput kami. Kami akan menyediakan penceramah secara percuma. Ketiga-tiga perkhidmatan ini adalah program khidmat masyarakat Mahpusaka. Kami tidak mengenakan bayaran sebab kami ingin membantu masyarakat. Kami ingin menyebarkan ilmu. Dan sekiranya tuan-tuan dan puan ada yang berminat untuk menjadi perunding, juga boleh klik link yang untuk daftar sebagai perunding Mahpusaka. Okey. Dalam masa sama juga, tuan-tuan dan puan juga dijemput untuk menyertai tapak digital Mahpusaka. Mahpusaka ada FB page. Jadi layari FB page kami mypusaka.info, sila like, sila follow, dan kalau nampak ada posting-posting yang menarik, yang bermanfaat, tolong sharekan supaya lebih ramai orang terdedah kepada ilmu yang ingin disampaikan. Begitu juga kita mempunyai YouTube. Tengok My Pusaka Official. Di dalam itu ada lebih 50 video berkaitan dengan ilmu pusaka, faraid dan sebagainya. Sila like, sila subscribe, dan jika nampak video-video yang menarik, yang bermanfaat, sila share supaya lebih banyak
ilmu ini sampai kepada masyarakat. Jadi sebenarnya apabila tuan-tuan dan puan share ilmu ini seperti mana menyebarkan ilmu yang bermanfaat, insya-Allah tuan-tuan akan mendapat ganjaran atas usaha tuan-tuan itu. Jadi itulah saja yang saya ingin sampaikan hari ini. Saya harap sepanjang perkongsian yang ringkas ini ia memberi manfaat kepada tuan-tuan dan puan. Saya juga berharap hasil daripada kelas ini tuan-tuan akan mengambil tindakan yang boleh memberi faedah pada tuan-tuan, boleh menyelamatkan diri tuan-tuan dan puan, boleh menyelamatkan roh tuan-tuan dan puan, boleh menyelamatkan waris tuan-tuan dan puan, boleh menyelamatkan harta tuan-tuan dan puan, dan juga berpeluang untuk memperbanyakkan saham akhirat tuan-tuan dan puan. Okey, dengan itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.